adakah sama malaikat maut Israel mencabut nyawa Nabi dan mencabut nyawa manusia? Bagaimana dan apa perbezaan dia? Adakah sama kematian kita? Baik. Allahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila masuk tajuk ni kemana ni? Sebaik-baik manusia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara ni nanti kalau tuan-tuan nak pergi lebih detail, tuan-tuan carilah kuliah-kuliah yang menceritakan tentang atau baca kitab tentang saat kewafatan Nabi. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan ketika malaikat nak mencabut nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi dalam keadaan tangan tu celup masuk dalam bekas ayak. Dan sekiranya kami ingat lagi masa kami belajar dulu di pondok, Tok Guru sentiasa habaq kata, malaikat ni bila malaikat Israel nak cabut nyawa Nabi ni, malaikat ni pun dia tak ada perasaan. Cumanya depa sendiri pun habaq kata, saya akan cabut paling lembut dekat Nabi, paling baik dekat Nabi. Itu pun kesakitan itu Nabi rasa. Sebab ke mana pun setiap orang akan rasa mati. Pantun, ada pantun daripada Batam, Indonesia. Mereka buat pantun. Bunga melor, bunga melati, tumbuh di samping pohon angsana. Sesiapa yang hidup pastikan mati bila suratan ajalnya tiba. Bunga rampai bercabang dua, dibawa bersama sejemput kecambah. Sahabat karib kini tiada, telah terkubur bekalang tanah. Bunga kemboja batangnya subur, daunnya gugur di kala petang. Selalu ku hantar jenazah ke kubur, entahkan esok giliranku sampai. Bunga dahlia, bunga teratai di atas air, tumbuh di antara bunga kiambang. Ketika ajal datang menggilir, pangkat jabatan semua menghilang. Bila memetik mawar berduri, jika tersalah tangan terluka, tinggal jenazah seorang diri di dalam liang gelap gelita. Bunga anggrek aneka warna bergoyang diinjak si anak burung. Bila ada iman dan takwa, alamat mayat akan beruntung. Jadi proses malaikat maut punya nama setiap pagi kita baca pada hari Jumaat dalam surah Sajadah. Dalam surah Sajadah ayat 11. Memang tiap-tiap pagi Jumaat sengaja menjadi sunnah peringat kat kita pasal malaikat maut. Tugas malaikat maut mencabut nyawa, dan setiap orang tak akan sama. Yang paling mulia baginda para nabi, dan yang lain semua, the rest of us, kita semua sama. Bila proses cabut nyawa, maknanya kita akan masuk ke satu tempat nama alam barzah. Proses cabut nyawa, dia akan bermula daripada kaki, dia naik ke atas, kuih sejuk, dia akan naik sampai kepada ghor-ghorah. Antara yang saya boleh kongsi berdasarkan hadis Nabi yang saya baca, hak ni orang-orang lama saya tak tahu Haidar, sebab 10 tahun bawah saya sempat lagi ikut dengar. Ingat tak dulu ada satu kaset yang cerita pasal sakaratul maut? Saya tak tahu Negeri Sembilan ada ke tak, yang mana anakku seorang doktor. Bisa dengar tak? Ada yang tu? Tak bisa tak? Belah kami di Pulau Pinang dulu ada satu kaset tu. Dia kuliah dan tazkirah tentang kehidupan. Saya cukup takut. Saya ingat lagi kaset tu warna pink. Saya ingat ni.
Takut kaset tu. Sebab bila dia main tahun sini, mana anakku seorang doktor, mana anakku. Perkataan itu kita nampak dalam kaset masa zaman saya tu, saya sangka itu macam lakonan pantomin. Tapi bila dah besar, bila kita baca hadis, itu sebenarnya momen yang paling mengerikan. Nabi cerita di dalam hadis, ketika dicabut roh kita, kita tengah struggle roh di sini, tengah struggle roh duk keluar, tiba-tiba akan datang di tepi kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang tengah nak habis, mata dia liak, mata dia duk tengok kiri kanan. Ketika itu Allah Ta'ala mewujudkan rupa mak dan ayah kita sebelah kita, dan disebut oleh Nabi yang lakonkan itu adalah iblis. Dia yang menyerupa macam ayah kita, dia duduk tepi kita, dia kata, wahai anak aku ayah kamu. Aku yang membesarkan kamu. Masa tu kita duduk tengok, rasa ayah kita dah meninggal dah. Rasa ayah kita bukan lagu ni. Dia siap cakap lagi, setan tu dia kata, wahai anak aku, matilah kamu dalam agama Nasrani, baru kamu boleh jumpa dengan aku. Siap cakap macam tu. Tuan-tuan bayang, masa tu bukan semua orang nampak kita yang duduk dalam keadaan roh-roh kita. Dah lah struggle nak lepas roh. Mai pula rupa ayah kita. Kita geling kepala, kita tak setuju dengan dia. Kita kata tak mau. Tiba-tiba dia mai belah kiri pula, dia pakai mak kita pula. Ni semua manusia akan habis lelah dengan seorang mak ni, habis. Kita tak boleh kata apa, mak kita. Bukan sekadar itu, di dalam hadis, mak kita akan memegang dada dia. Siap habaq lagi, kata apa? Kamu membesar dengan susu aku ni mak kamu. Kita pun tengok, lepas tak lepas. Kemudian dia kata, matilah kamu dalam agama Yahudi, baru kamu boleh jumpa dengan aku. Bayangkan, sekiranya ketika itu, kita ambil yang Ustaz Haidar sebut tadi, Nabi Habaq, lagu mana kita duduk di dunia, lagu tu lah kita bila nak mati nanti. Sekiranya kita mandikan mak kita, turunkan mak dengan ayah kita dalam liang, semayangkan mereka, atau kita membuat amalan, kita semayang jenazah orang, kita doa, mak kita ajak kita doa, ketika itu inilah bekalan yang ada yang nak bagi tahu, kata, dah, ni bukan mak hang kena ingat betul-betul. Ketika itu bukan calang-calang. Kemudian bila dah jadi lagu tu, mailah satu dialog yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Apa dia? Yang ni bukan kita lah, kita doa bukan kita, amin, bukan kita. Tapi dialog ni ada dalam Quran. Apa dia? Penyesalan orang yang kena cabut nyawa. Bila sampai di sini, ada dialog dia. Dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Dia kata dekat Tuhan, boleh tak bagi saya hidup sat balik dekat atas muka bumi? Datang sini dialog, siap minta dengan Tuhan. Tuhan, boleh tak bagi saya hidup balik? Tuhan kata, nak buat apa? Dia kata, aku nak minta izin nak bagi sedekah. Ketika itu, amalan yang tidak memerlukan apa-apa, hanya seluk poket, ada duit, ambil duit, buh dalam tabung. Itulah yang kita nak sangat-sangat, walaupun sekecil-kecilnya. Bukan nak semayang, patutnya Tuhan bagilah saya hidup balik atas muka bumi sat ya. Sebab apa? Saya nak sujud dekat Allah, percaya dekat Allah. Tapi Allah kata, tak, bukan yang tu dialog dia. Dialog dia, Tuhan bagi saya hidup balik, boleh tak? Boleh. Buat apa? Pasal saya nak bagi sedekah. Tuhan kata tak boleh. Minta nak bagi sedekah. Sedekah ni macam mana?
tak ada apa, ambil. Tu ya. Tapi sebab nampak pahala setiap ibadah yang ada tu Allah duk tunjuk, punya nak sangat bagi sedekah. Kemudian roh tadi akan dicabut keluar. Kalau boleh saya rakamkan satu peristiwa yang sentiasa menjadi dambaan. Kisah ni sentiasa ada, walaupun yang jadi ni orang perempuan. Maafkan saya lah, orang lelaki, abang-abang, saya mohon maaf Sebab apa? Sebab orang yang pertama syahid dalam Islam adalah orang perempuan. Dan orang yang wafatnya dalam keadaan Nabi di Isra' Mi'raj kan, kerana terlalu susah hati dan sedih dan stres, Allah nak tenangkan Nabi, buat peristiwa Isra' Mi'raj. Yang menyebabkan Nabi jadi lagu tu adalah seorang perempuan, iaitu Siti Khadijah. Yang syahid Sumayyah. Hebatlah orang perempuan lah. Sebab tu orang perempuan zaman akhir-akhir ni, orang banyak akan rosakkan orang perempuan. Sebab orang perempuan, orang tahu orang perempuan lah yang akan membangunkan bangsa. Bila saya cakap lagu tu, tak nampak kan dia punya synchronize. Orang perempuan lah yang membangunkan bangsa. Tak nampak kan? Kalau sebut dalam bahasa Arab, tuan-tuan nampak. Apa dia? Ummi yang akan membangunkan ummah. Perkataannya sama. Ummi yang akan membangunkan ummah. Sebab tu orang banyak bagi orang perempuan ghalit, bagi orang perempuan lalai, banyak lah. Sebab apa? Orang perempuan lah yang akan membangunkan ummah. Kita orang lelaki tak, kita letak platform, kita buat persiapan. Sebab tu dia ada kuliah muslimah. Mesti Nabi buat khusus untuk orang perempuan kuliah muslimah. Itu sunnah Nabi. Betul. Jadi bersungguh-sungguhlah wahai ibu-ibu dalam membina ummah. Kemudian roh itu dicabut. Bila roh itu dicabut, dia akan masuk satu alam barzakh. Wallahu a'lam.